Buat audio kan? Audio kan? Baik. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhil 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. An-nasihul hadis kitab Allah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil kitabil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah. Terima kasih pada sama-sama kita merafakkan sedikit-sedikit kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan ini. Seterusnya untuk kita menghabiskan sakibaki kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang bersifat sementara. Dan di samping itu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita dengan pelbagai nikmat dan pemberian, yang mana kalau kita nak hitung satu persatu nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sudah pasti kita tidak dapat menghitungnya, menandakan begitu banyaknya nikmat dan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Moga-moga dengan segala nikmat tersebut kita gunakan selaras mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana matlamatnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih lagi berada pada bab yang ke-9, iaitu pada menyatakan salah satu daripada sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat yang tercela yang dinamakan ia sebagai ujub. Ya, sebagaimana yang telah kita bincangkan pada perbincangan yang lepas, ujub itu ialah merasa hairan terhadap diri sendiri, rasa hebat pada diri sendiri. Itu maksud ujub. Ini kita sambung pada perbahasan tersebut. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-halaku fi isnain, al-qunut wal-ujub. Bermula kebinasaan itu ada pada dua kelakuan. Yang pertama, putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, Sayyidina Mas'ud ni siapa? Iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada dua benda yang membawa kebinasaan kepada manusia. Yang pertama, qunut. Qunut ni maksudnya berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi la tuqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah taala. Dalam hidup ni, selagi kita hidup di atas muka bumi ni, apa benda pun yang menimpa kita,
apa benda pun yang kita hadapi, daripada sudut apa pun, sama ada kehidupan, sama ada ibadah, ataupun apa-apa juga perkara yang berlaku dalam kehidupan ini, satu benda yang kita kena buang jauh-jauh ialah putus asa. Kalau dah putus asa ni ada, jangan kata ke akhirat, dunia pun tak berjaya. Kalau dia putus asa dengan dunia, agak-agak boleh berjaya tak? Tak. Itu sebab ada orang kalau kita tengok pada dunia, berapa kali dia gagal, jatuh, bangun balik, jatuh, bangun balik, jatuh, bangun balik. Kemudian berjaya tak? Berjaya. Tapi kalau kata dia jatuh tak bangun-bangun, putus asa dia agak-agak dia boleh berjaya tak? Tak. Itu nak cerita pada kita perjalanan yang dekat je, nama dia dunia. Ini kan pula perjalanan kita jauh menuju akhirat. Maka pada mungkin untuk kita berputus asa. Maka kerana itu kita tak boleh berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Ikutlah apa dulu yang telah berlaku dalam kehidupan kita. Sama ada kita ni dulu pernah buat apa-apa juga kesalahan. Ya, kesalahan tetap kesalahan. Tapi kita ada masa untuk berubah. Sebab kita masih hidup. Kita ada peluang untuk bertaubat. Kita ada peluang untuk memperbetulkan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala bagi ruang. Maka selama mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ruang kepada kita, maka kita pergunakan ruang tersebut. Sama ada esok Tuhan nak terima ataupun tidak, itu bukan hak kita. Dan itu bukan kerja kita. Kerja kita, Allah Ta'ala perintah pada kita supaya kita sentiasa mencari rahmat dia. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan arash, maka kata Allah Ta'ala, aku tulis di atasnya, iaitu sesungguhnya rahmatku itu lebih luas daripada kemurkaan aku. Rahmat aku ni, rahmat ni mana kasih sayang aku, lebih luas daripada kemurkaan aku. Maksudnya Allah Ta'ala ni istihar, dia Tuhan. Antara sifat dia yang paling hebat ialah kasih sayang. Kasih sayang Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kita takkan boleh sikap. Yang kita boleh tengok pun, yang Allah Ta'ala sikap pun, itu pun cukup untuk menakjubkan kita. Heran kita tengok Allah Ta'ala buat kerja dia. Itu hak kita nampak. Kalau kita tak nampak, lagi berjuta-juta yang tersimpan, yang menjadi rahsia, yang Allah Ta'ala tak singkap. Sebab apa? Memang Allah Ta'ala singkap. Memang Allah Ta'ala rahsiakan. Cuma esok kita nak tahu bila, ketika apabila Allah Ta'ala, kita menghadap Allah Ta'ala, maka ketika itulah baru kita mengetahui kenapa Allah Ta'ala buat gini, kenapa Allah Ta'ala buat gini. Atas dunia waktu ni ada benda kita tahu, yang kita tahu pun tak habis tuan-tuan. Itu hanya setitis mungkin daripada jutaan-jutaan kisah yang Allah Ta'ala masih belum sikap. Tapi ceritanya Allah Ta'ala ni sifat dia maha pengasih, maha penyayang. Itu sebab bila satu-satu kisah itu bila tersikap, subhanallah, hebatnya Allah Ta'ala, sayangnya Allah Ta'ala. Tuan-tuan ada terima, ada satu, saya tengok 3 hari lepas, ada satu klip video yang sahabat-sahabat hantar. Sahabat-sahabat hantar yang bercakap tu apa yang Allah Akbar, tu yang pelakon pula apa dia tu, pengacara tu, apa Nabil. Lepas tu yang dengar dia Ustaz Don tu, seorang itu saya tak kenal. Tak, dalam kisah tu ada satu kisah tersingkap, Allah Ta'ala singkap kerja dia. Ada benda yang boleh kita tengok. Tuan-tuan yang dengar, tak apalah, yang belum dengar, ada kisah ni saya cerita tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabil ni cerita, ada satu kisah. Dia gini, ada satu jemaah daripada Malaysia. Jemaah ni, kerja dia nak pergi buat kerja dakwah lah. Dia nak kerja dakwah dia kat luar negara. Kat mana? Argentina. Dia pun 10 orang. Bukan Nabil cerita orang yang jemaah ni pergi. Jadi mereka ni daripada Malaysia 10 orang, keluar daripada Malaysia pergi menuju ke Argentina. Kerja utama dia pun nak buat dakwah kat sana. Berapa lama Allah Ta'ala dengan tempoh-tempoh yang tertentu. Maka mereka pun bertolak daripada Kuala Lumpur sampailah ke airport Argentina. Argentina ni tuan-tuan, bahasa mudahnya benua lain daripada benua kita. Bukan kata negara, benua pun lain dah. Okay, sampai mereka di airport Argentina ni tuan-tuan, bila sampai mereka ni 10 orang tunggu. Sebab dah janji akan ada orang ambil di airport untuk bawa pergi ke tempat yang mana mereka nak pergi. Di saat mereka tunggu orang yang nak ambil nema ni, tunggu, tiba-tiba tuan-tuan, datang seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mereka tak pernah kenal. Tak kenal pun nema ni, datang dia. Maka datang orang ni berikan mereka sekeping kertas, yang mana pada kertas tersebut ada nama dan ada alamat.
Ada nama, ada alamat. Maka kata orang tersebut, kamu semua kena jarah orang ni. Pasal apa? Orang ni sakit. Memang pun terbinga-binga. Tanya orang yang bagi ni, kamu ni Islam tak? Tak, aku bukan Islam, aku Yahudi. Pula. Tak apa, dia hantar bagi surat, bagi alamat, bagi nama, bagi alamat. Kamu pergilah jarah. Kamu kena jarah orang ni sakit. Demo ni udah pening. Nak tunggu orang yang datang ambil, belum datang lagi. Lepas tu nak pergi hidup ni, kat mana pun tak tahu. Tapi berat hati demo tu. Dia kata sebab itu mesti kena pergi ziarah. Sebab orang yang sakit. Betul lah, ziarah orang sakit ni adalah salah satu tuntutan tu. Maka mereka mesyuarat. Ketua mereka putuskan apa nak buat. Maka sudahnya dua pilihan. Sama ada nak tunggu orang yang ambil nema, ataupun nak pergi mengikut alamat yang dia bagi ni. Tuan-tuan, ni Argentina, ni bukan Kuala Lumpur. Tapi bila mereka bergerak dan kumpulan, itu pentingnya mesyuarat. Itu sebab bila kita pergi dalam bentuk kumpulan, kena mesyuarat walaupun kita pandai berlaku. Kalau kita pergi jalan 3 orang, kelas lantik seorang ketua, apa hal tak? Sama dengan aku, pasal apa kamu jadi ketua? Jangan gitu. Itu sebab Nabi ajar pada kita bila kita musafir, 2 orang sekalipun, seorang kena ketua. Pasal apa? Apa-apa berlaku dalam perjalanan ni, putuskan. Apa nak berlaku? Kita nak patah balik ke nak pergi? Contohlah kata kan, nak apa? Nak beli duit shilling. Bukan cara Islam. Nak main rasa je. Tak. Putuskan. Ada ketua, kita mesyuarat bagi apa dia pandangan apa semua, kamu putuskan tak. Kita nak terus perjalanan ke kita nak balik? Apa saja yang diputus terima, kerana ada barakah. Mungkin tak suka pada kita. Hari ni orang kata dah balik, nak pergi pula. Ikut je. Kita tak tahu. Di sini rahsia dia. Kadang-kadang kita tak nampak. Mesyuarat ni bukan kerja nak buat kerja urusan kampung je nak mesyuarat. Musafir tu pun, kalau kita keluar lebih dia, sebab dia suruh kita musafir ni lebih daripada seorang. Makruh musafir seorang. Memang kita pandai lah ustaz, bukan nak sesat mana pun, wis ada. Bukan masalah wis. Bukan masalah kata kamu baru. Mesti ada barakah dia dalam benda Nabi sebut. Kenapa kita nak jalan jauh kena ada berteman? Semua benda-benda tu ada, yang ada makna yang tersingkap, ada hikmah yang Nabi nak ajar pada kita. Maka bila putus, ketua ni putus, okey, kita putus. Ketua putuskan, kita pergi ke alamat yang telah diberi tadi. Tempat mana? Wallahualam. Kalau Malaysia boleh tu tengok alamat mana? Oh, Kelantan. Oh, Kelantan. Tuan-tuan, dia putuskan untuk pergi mengikut nama dan alamat yang telah diberi oleh orang Yahudi tadi. Tuan-tuan tahu tak, dalam cerita tu dia tahu berapa jarak daripada airport nak pergi ke alamat yang dia bagi tu. Apa tuan-tuan? 700 km. Nyaris nak sampai Perlis ke Johor. Perlis Johor 800 km tuan-tuan. Sikit-sikit lagi tu dia punya alamat. 7 km boleh tahan lagi tu. 70 km pun boleh lah, jauh dah tu. 70 km ni 700 km tuan-tuan. Subhanallah. Tapi oleh mana dah putus, memang itulah tujuan mereka pergi. Pergilah mereka perjalanan 700 km, cari sampai ke alamat tersebut. Memang sampai ke alamat yang dia bagi, sampai ke rumah tu. Sampai rumah tu. Berapa hari perjalanan, wallahualam. Banyak mana susah payah, wallahualam. Tu dia tak cerita. Cuma dia cerita perjalanan tu, dia jumpa alamat. Bila sampai ke rumah tersebut, mereka ketuk pintu. Bila ketuk pintu, keluar suami isteri. Suami isteri, maka mereka tanya, kami dapat surat ni, ada nama ni. Kenal tak nama ni? Maka suami isteri ni jawab, oh, ni nama anak kami. Tapi anak kami ni sakit. Ada kat dalam. Lepas tu nama ni minta izin, boleh tak kami nak ziarah dia? Bukan Islam ni tuan. Boleh tak kami nak ziarah dia? Kami nak tengok dia? Boleh kan? Tak ada masalah. Buka pintu. Maka suami isteri buka pintu, bagi dia masuk. Antara benda yang mula-mula yang diceritakan bahawa bila mereka masuk rumah tersebut, satu benda yang mereka yang rasa terkejut. Apa dia? Dekat dinding rumah yang mereka masuk tu, semua jenis agama ada. Kristian, Nazi, Hindu, Buddha, Tuhan ni, semua penuh Tuhan ada. Heran ni pun. Dia ni, orang ni aku punya agama. Semua agama dunia ada dekat dinding rumah tu. Maknanya apa tuan-tuan? Ini orang apa ni? Maknanya orang ni dia percaya Tuhan.
Tapi mungkin dia tak tahu Tuhan mana yang betul. Kan? Itulah antara pahaman utama. Maka bila mereka masuk, jumpalah seorang lelaki yang sedang terlantar. Memang sakit sungguh, betul sakit. Betul orang yang bagi surat tu kata memang dia sakit. Maka ketika bila mereka masuk, jumpa orang tersebut, maka ketika itu kata lelaki itu, dah tanya khabar apa semua, maka ketika itu kata lelaki yang sakit tersebut, ya, sebenarnya hari ini Tuhan dah hantar kepada aku tentang Tuhan yang sebenar. Tuhan dah hantar aku tentang Tuhan yang sebenar. Ataupun Tuhan dah kabulkan permintaan aku. Tuhan dah kabulkan permintaan aku hari ini dengan kamu datang. Subhanallah. Maka memang dia tanya, apa yang kamu doa ke Tuhan? Dia kata, aku setiap hari, aku tak pernah lupa ke Tuhan. Aku minta ke Tuhan, wahai Tuhan, sebelum aku mati, hantarkan kepada aku Tuhan yang sebenar. Ni, dia kata Tuhan lah, sebab dia tak percaya Tuhan. Dia tak tahu mana Tuhan betul. Itu yang dia letak macam-macam jenis Tuhan ada tu. Tapi dia minta sekali setiap hari dalam diri dia, dia minta ke Tuhan, wahai Tuhan, hantarkan kepada aku Tuhan yang sebenar sebelum aku mati. Maka dia kata hari ini Tuhan kabulkan permintaan dia, hantar golongan ni, jemaah ni. Memang dia siapa? Orang Islam. Yang nak ngajar pada dia, nak perkenalkan pada dia Tuhan yang sebenar ialah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan asbab kepada jemaah ni daripada mana? Bukan daripada Argentina, daripada Malaysia. Pergi Argentina, cerita pada dia untuk bagi tahu Tuhan sebenar itu adalah Allah. Maka kata, Neman duduk dengan dia 3 hari, mengucap 2 kalimah syahadah, akhirnya satu keluarga tu masuk Islam. Satu keluarga tu masuk Islam. Dan diceritakan bahawa akhirnya lelaki yang sakit itu mati dalam keadaan syahadah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya cerita kisah ni, antara kisah yang Tuhan singkap yang kita boleh tengok, cukup menakjubkan. Bingung otak kita nak fikir. Tuan-tuan, ni bukan kerja manusia, kerja Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala jadikan asbab dan musabab. Ambil orang Malaysia pergi Argentina, bukan mereka tu semata-mata boleh gerak melainkan dengan izin Allah Ta'ala yang gerakkan mereka untuk ke Argentina. Bukan semata-mata mereka duduk kat situ untuk nak pilih 2 jalan mana Allah Ta'ala gerakkan mereka. Tapi bila Tuhan buat kerja, tuan-tuan, kita akan dapat melihat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Ni, hak yang minta ke Tuhan ni, wahai Tuhan, datangkan kepada aku, tunjukkan kepada aku Tuhan yang benar sebelum aku mati. Sedangkan ini orang kafir ni, tapi dia minta ke Tuhan. Pasal dia tak sungguh Tuhan yang benar. Tuhan bagi tak? Bagi pada dia. Subhanallah. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, bayang, ni dia tak beriman. Nak kata sayangnya Allah Ta'ala pada hamba dia, minta, pasti dia akan bagi. Cuma cara mana dia nak bagi, itu dia punya hal. Kerja dia, bukan kerja kita. Kita kalau boleh minta hari ni biar berdebuk jatuh. Ya Allah, berdebuk jatuh depan. Oh, mudahnya hidup kita. Allah Ta'ala tak buat kerja itu. Dia buat kerja, dia akan kabulkan, dia akan bagi. Itu sebab bila adab kita berdoa, kita kena letak 100% confident. Doa aku ni pasti Tuhan akan kabul. Cuma bagaimana Tuhan nak kabul, wallahu a'lam. Masa dia dan ketentuan dia, bukan masa kita. Cuma kita nak cerita tu apa, tuan-tuan? Bayangkan, dia tak beriman pada Allah Ta'ala, cuma dia cari jalan macam mana nak kenal Tuhan sebenar. Dia tak pergi keluar pun sebab dia sakit. Dia duduk atas kaki dia, tapi dia benar-benar ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab memang nak tahu Tuhan sebenar. Maka akhirnya Allah Ta'ala hantar orang kepada dia untuk bagi tahu siapakah dia Tuhan yang sebenar. Allah Akbar. Dah bayang, tak ada apa dah sakit, mengucap sehari, tak ada sehari sudah meninggal. Atau misalnya 3 hari gitu, lepas tu meninggal. Maka tidak ada tempat lain melainkan syurga Allah Ta'ala. 3 hari, tuan-tuan. Apa dosa nak buat? Bahasa mudah, bukan kita meremehkan dosa ke. Orang ni dah sakit, dengar cerita Tuhan, dengar cerita Islam, dah meninggal. Maka alangkah bahagianya kehidupan manusia tersebut. Walaupun nampak di atas dunia ni, mungkin dia taklah orang kata apa, seindah macam orang lain, sihat belaka. Walau di sebalik sakit itu, kerana mengharapkan petunjuk dan hidayah daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pasti memberikan hidayah. Maka itu adalah salah satu daripada kisah hari ini untuk kita tengok kebesaran Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala. Itu sebab kita kena rasa benda tersebut. Tuhan ni sayang ke kita. Kalau dia tak sayang kita, dia biar lepas buat gitu lah. Entah kamu lah jadi apa. Tak, Tuhan sayang kita.
Walaupun saat kita lalai, walaupun kita masih buat dosa, tapi Tuhan masih ingatkan kita ke dia. Tuhan ingatkan kita, ini dosa. Tuhan ingatkan kita, jangan buat, ni Tuhan marah. Ingat dia. Tuhan berikan ingatan-ingatan tersebut. Dalam masa yang sama, Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jadi, pertama, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Okay? Yang kedua, disebut menyukakan akan seorang oleh dirinya. Yang ni lah mengujuk. Menyukakan seorang akan diri dia. Dia rasa hebat diri dia. Dia rasa pandai dia. Dia rasa handal benar dia. Maka sifat rasa kelebihan tu menyebabkan salah satu daripada sifat yang disebut sebagai sifat yang tercela. Pasal apa? Sebab lebih-lebih ni bukan pasal kamu, kan? Kamu pandai. Kamu ke buat pandai tu? Dah. Walaupun kamu baca buku, kamu pergi ngaji, itu hanya asbab, alat yang menjadikan kamu pandai. Tapi hakikat yang menjadikan kamu pandai ialah Allah Ta'ala. Bukan kamu, patutnya bukan kamu rasa sombong, kamu rasa heran ke diri kamu, tapi patutnya kamu puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, kau bagi aku kefahaman, mudah untuk aku faham. Itu cara dia. Bukan rasa, oh hebat aku ni, ngaji sekejap je, pandai terus. Habis tuan-tuan. Tak ada, kan? Itu dia kata benda yang membinasakan. Hanya saja menghimpunkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan dua kelakuan ini kerana bahawasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan, kerana tiada harap ia akan dia. Jadi bila orang putus asa ni, dia tak nak buat dah. Lantaklah jadi apa pun. Oh dah. Macam mana silap pun, silap-silap lah. Jalan ke depan tetap diteruskan. Jangan buat silap lagi. Usaha dan ikhtiar lah untuk tidak melakukan kesilapan. Maka itulah orang yang terbaik, kan? Kita pun juga tak boleh memandang serong kepada orang yang pernah buat silap. Itu zaman dia. Mungkin waktu dia buat, dia tak ada kekuatan nak lawan kesilapan tersebut. Maknanya kita terima, ya kamu dah buat silap, tapi ingat, azab sungguh-sungguh, jangan ulang dah ya. Kita pula jangan hukum orang oleh kerana satu silap dia sampai mati kita hukum dia silap. Itu salahnya kita manusia. Kita salah dalam membenci kemungkaran. Kita bukan benci mungkar, kita benci terus batang tubuh orang tersebut. Itu masalah dia. Hari ni kalau kita tengok kata-kata orang, bila orang tu buat silap, dia pangkah orang tu sampai mati. Nampak? Salah tuan-tuan. Kita akui, ya kamu telah buat kesilapan, itu silap kamu. Kita benci kesilapan yang dibuat. Kita pun jangan benci batang tubuh dia. Itu cara yang sebenar. Kesalahan dia kita benci, sebab kesalahan itu dosa yang kamu buat. Yang tu kamu kena taubat, yang tu kamu kena minta ampun pada Allah Ta'ala. Kemudian hidup dia yang terus ya, okey, semua hidup yang baru, azam baru. Pasal apa? Sebab Tuhan tu bagi peluang lagi ke dia. Tiba-tiba kita manusia yang tak ada apa-apa ni, mudah untuk kita hukum dia sampai dia mati. La ilaha illallah. Hilapnya kita gitu. Itu sebab kita kena sentiasa bersangka baik. Latih diri ni supaya untuk bersangka baik. Walaupun nak tahu bersangka baik ni susah. Betul? Itulah kadang-kadang dalam hidup kita tu macam tu tuan-tuan. Bukan kata tak bagi kita berjaga-jaga. Jaga-jaga dalam bab lain. Tapi nak tutup pintu ni supaya kita tak mudah untuk bersangka buruk pada orang. Kadang-kadang dalam masyarakat kita, contohlah kata kan, bahasa mudah, ni kata ada curi. Bila ada curi je, orang muda naik muka orang. Cepat benar kita naik ke orang. Tuan-tuan, kita tak nampak pun. Pasal apa? Sebab kita dah sentiasa buka hati kita ni untuk bersangka buruk. Cuba kalau kita didik diri kita untuk sentiasa daripada sudut untuk bersangka baik, ni tak tahulah, mungkin ada orang lain pula ni kerja. Tutup, jangan pergi ke situ. Mungkin walaupun benar hak tu buat sekalipun, tapi untuk sangka ni pasal nak elak supaya tak dosa. Sebab kita tak tahu benda yang benar. Itu sebab kita kata dalam hidup ni, itu sebab Nabi suruh kita untuk sentiasa berhusnuzan. Itu sebab husnuzan ni satu benda yang susah. Husnuzan ni walaupun salah sekalipun dapat pahala dah. Dapat pahala dah tuan-tuan. Kita sangka baik, tapi rupanya udah sebalik dia, tetap dapat pahala. Tapi kalau kita sangka buruk, orang tu tak buat, tak pasal-pasal kita dosa. Nampak? Itu yang kita kena fikir. Kita nak dosa ke nak pahala? Baik nak pahala. Ya walaupun salah pun, tapi dapat pahala. Daripada hak kita, tekaan kita tu salah, terus kita dapat dosa. Maka baik kita bersangka baik. Jadi oleh kerana itu, memberikan ruang daripada sudut
untuk dia melakukan perubahan, kebaikan, beri semangat. Itu tanggungjawab kita, ya. Jumpa dakwah ni tuan-tuan macam-macam bentuk, bagi semangat, ya. Itu sebab kadang-kadang kalau kita tengok ada kawan-kawan kita cerita tu, contoh orang yang keluar daripada penjara, contoh tuan-tuan, orang keluar penjara ni dia rasa diri dia kecil sangat, malu sangat, betul tak? Betul. Pasal apa? Itu baru penjara dunia, tuan-tuan, ya. Betul, dia pernah buat salah. Kita selaku dia saudara kita, seagama dengan kita, bagi semangat pada dia, nak kumat, ni masih hidup, kamu ada peluang pada dia. Itu semua pahala, tuan-tuan. Kita bagi semangat pada dia untuk dia hidup, pergi apa yang kamu nak buat, dengan syarat jangan ulang benda yang salah. Yang salah, dah minta ampun pada Allah Ta'ala. Kamu pun dah kena jalani hukuman, sekarang mula hidup baru. Bagi semangat ke dia, jangan dipangkah dia, dia nak pangkah dia, dosa, tuan-tuan. Kita tak bunuh dia, tapi kita bunuh jiwa dia. Bila kita membunuh jiwa orang Islam ni, tuan-tuan, satu dosa. Ni benda-benda yang kita buat. Dakwah ni, tuan-tuan, semua medan. Allah Ta'ala bagi peluang. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan yang mencipta kita ni Maha Pengampun dan memberi peluang. Siapakah kita untuk menghukum manusia? Tak, tuan-tuan. Jangan kita menjadi penghukum. Jadilah kita orang yang sentiasa memberikan kebaikan kepada manusia. Ni benda-benda yang agama ajar kita dan latih kita, ya? Dan orang yang ujub itu tiada menuntut ia akan kerana sangkaannya telah mendapat ia akan dia. Jadi dia kata sini, orang ujub tu pula tiada menuntut ia akan dia kerana sangkaannya telah mendapat dia. Dia rasa hak pandai tu semua dia belaka, macam mana dia nak tuntut ataupun nak kembalikan balik pada Allah Ta'ala? Dia pasal pandai ni, pasal aku ngaji lah. Ni pasal aku yang hebat. Bukan pasal hal lain, semua ke dia. Dia tak nampak kepada yang memberi. Dan ditanya akan dia oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila masanya ada seorang itu mengerjakan kejahatan. Satu ketika orang pernah tanya kepada Ummahatul Mukminin, itu isteri Nabi, nama dia siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila masanya ada seorang itu mengerjakan kejahatan, bila masa seorang itu dia boleh jadi jahat. Maka kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan dan memandang seorang disebut apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan. Maka kata Sayyidina Aisyah, orang ni bila masa dia buat jahat, bila dia timbul dalam hati dia rasa dia baiklah pada orang lain. Itu sebenarnya punca kejahatan dia. Pasal apa? Sebab dia rasa dia baik daripada orang lain. Itu kesilapan besar. Itulah tipu daya syaitan. Kita ni benarlah kita taat perintah Tuhan, kita tak pernah tinggal, kita sembahyang apa, betul, satu kebaikan. Tapi tak disuruh kita untuk rasa kita ni baik lebih pada orang. Sebab dia ajar kita nak tutup. Sebab bila kita rasa baik pada orang, kita yang hebat, orang lain semua tak hebat ke? Maka kali itu kita dididik, diajar pada kita. Walaupun kita taat, tapi dalam ketaatan tersebut kita masih lagi merasa kurang yang ada pada diri kita. Walaupun kita semayang tak tinggal, ya Allah, tapi ya Allah, dosa aku banyak, ya Allah, ampunkan aku. Masih rasa diri berdosa. Bukan rasa makin semayang rasa makin hebat. Kalau rasa semayang, rasa pergi masjid, rajin selalu, rasa hebat dah aku. Habis, syaitan awal-awal dah tutup tipu daya manusia tu dalam dia melakukan ketaatan. Dan memandang seorang laki-laki kepada Bashir bin Mansur rahimahullahu ta'ala pada ketika memanjangkan ia akan sembahyang dan elokkan ia akan ibadah. Maka tatkala selesai ia daripada sembahyangnya, berkata ia bagi laki-laki itu, jangan menipu akan dikau oleh barang yang engkau melihat daripada aku, kerana iblis mengerjakan ibadah ia dan sembahyang ia beribu-ribu tahun, kemudian jadi ia kepada barang yang jadi kepadanya, artinya jadi ia kafir, wa'iyadzubillah. Ini satu kisah yang berlaku. Seorang lelaki telah mandang kepada Bashir bin Mansur. Bashir bin Mansur ni di antara orang alim besar. Memanglah bila alim besar ni sembahyang dia lama, panjang, apa semua kan. Maka dalam ketika dia pandang kepada Bashir yang sedang sembahyang ni, dengan daripada sudut sembahyangnya panjang, elok sembahyangnya, maka selesai daripada itu,
Maka berkata Bashir ni kepada lelaki yang memandang dia tengah sembahyang tadi, maka dia kata apa? Jangan menipu akan dikau oleh barang yang engkau melihat daripada aku. Kamu janganlah sangka benda pelik-pelik. Tengok aku ni sembahyang lama ke, diri aku lama ke, rukuk aku lama ke, sembahyang aku comel ke, cantik ke, kamu jangan tertipu. Yang kamu tengok tu kamu nampak pasal apa? Pasal dia kata dia kata kat sini, kerana apa? Kerana iblis juga mengerjakan ibadah. Bukan aku iblis dulu ibadah pada aku. Tu iblis Iblis juga sembahyang. Dulu sembahyang taat ke Tuhan. Bukan sikit, 1000 tahun ibadah pada Tuhan iblis tu. Tapi apa yang jadi pada iblis? Maka kesudahan iblis tu kalau kita tengok, apa jadi pada iblis? Kafir akhirnya. Bukan cakap keluar, bukan cakap tergelincir, kafir. Sembahyang, ibadah 1000 tahun Tuhan pun tergelincir. Jadi dalam ayat ni, cerita ni, Bashir nak ajar pada orang yang tengok dia, jangan kamu rasa aku ni bagus. Tak bagus pun. Kalau kata nak bagus, syaitan bagus pada aku lagi, iblis bagus pada aku lagi. Sembahyang dia 1000 tahun dia, ibadah dia hebat. Tapi apa jadi? Tu, kalau syaitan hak bagus lagi ibadah pada aku, tambah aku, tak ada apa ibadah aku. Yang kamu tengok apa yang aku buat. Tu cara dia nak elak, bukan kata bagus lah tengok, memang aku sembahyang macam ni, hancur. Nak tutup pintu supaya tak rasa ibadah yang dibuat tu Ketahui olehmu bahawasanya sebab ujub itu jahil. Pasal apa berlaku ujub dalam diri kita? Pasal apa kita rasa hebat diri kita? Tak ada benda lain, sebab jahil. Jahil itu apa tuan-tuan? Sebab bodoh yang ada dalam diri kita. Itulah kita menyangka bahawa diri kita hebat. Dan bahawasanya ubatnya adalah ilmu. Macam mana nak hilang jahil? Macam mana nak buang sifat bodoh? Tak ada ubat yang boleh buang sifat jahil dan sifat bodoh melainkan ilmu. Panadol tak boleh buang kebodohan. Ubat sakit lutut tak boleh buang kebodohan. Vaksin tak boleh buang kebodohan. Satu ubat yang boleh buang bodoh, ilmu. Bila ada ilmu, bodoh lari. Bila ada ilmu, jahil lagi. Maka kerana itu, disuruh kita wajib untuk tuntut ilmu, supaya dengan ilmu tadi itu menghalau segala jenis kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri kita. Maka jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan yang tiada ia dengan usahanya seperti cantik rupa dan elok suaranya. Dia kata yang pertama, maka kalau ada ujub dengan sebab pekerjaan yang tiada di usahanya. Pertama, kalaulah berlaku sifat kagum kepada diri tersebut pada benda yang kita tak usah. Tak usah ni apa? Bukan kita saja usah, benda ni dapat. Contoh dia apa? Rupa yang cantik. Kita bukan buat muka kita. Betul? Suara yang merdu, kita bukan buat suara kita. Tu gifted, Tuhan bagi. Lahir-lahir memang tu rupa muka dia. Macam mana comel? Dapatlah comel tu. Tapi comel tu bukan dia buat. Suara tu merdu, bukan dia buat. Allah Ta'ala bagi. Lahir-lahir memang suara dia sedap. Dia kata maka tiada patut ia ujub dengan dirinya. Maka tak patut dia ujub dia, kerana bukan terjadi pekerjaan itu dengan tenaganya. Maka dia tak boleh nak ujub. Yang kamu comel tu bukan kamu buat. Suara kamu sedap, bukan kamu buat. Bukan dengan tenaga kamu. Pukul lah mana tahu dia tempel-tempel dengan tangan dia ke, dah hilang suara. Kan dia boleh. Pukul nak bagi comel, tarik hidung, mancung, lalu sebuat gitu, kuning pun gitu. Tak lupa benda tak. Memang lahir-lahir Tuhan bagi gitu muka dia. Bukan dengan tenaga dia. Bahkan sayogianya bahawa ujub ia dengan Tuhan yang memberi, ia akan dia baginya dengan semata-mata limpah kurniaannya. Tuhan dia dapat tu belaka, semua limpah kurniaan Tuhan, bukan kamu buat. Dan sayogia bahawa berfikir pada hilang umpama cantiknya itu dengan sebab penyakit. Dia kena fikir cantik-cantik ni bukan kekal. Boleh hilang tak? Tuhan tak hilang ke? Contoh muka comel, accident, udah hancur muka. Udah mana muka cantik, udah tak ada. Dia fikir gitu. Hilang disebabkan penyakit istimewa, penyakit jedrai ataupun penyakit cacat, disebut dalam kitab ni. Maka benda-benda hal lebih-lebih tadi itu bukan sifat selama-lamanya.
Dan jika adalah wujud itu dengan sebab pekerjaan yang diusahakan. Jadi dia kata yang pertama, kelebihan yang ada pada kita yang kita tak buat, maka tak patut kita wujud. Kerana itu Tuhan bagi bonus pada kita. Patutnya banyak-banyak terima kasih ke Tuhan. Dalam masa yang sama kita ingat, kelebihan yang ada tu, ada masanya Tuhan boleh ambil je. Comel, bukan sampai ketua comel. Dah berumur esok hilang comel tu. Suara tu bukan selamanya sedap. Batuk hilang suara yang sedap tu. Nak ceritakan, semua tu limpah kurniaan yang sepatutnya engkau bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Dia kata yang kedua, dan jika adalah wujud itu dengan sebab pekerjaan yang diusahakan. Andai kata wujud tu dengan sebab usaha dia, kerja buat dia, maka berlaku benda tersebut. Seperti ilmu dan ibadah. Seperti ilmu pergi tuntut ilmu jadi pandai. Dan kemudian buat ibadah, banyak ibadah boleh buat. Ni usaha yang dia boleh usaha. Maka sayogia bahawa berfikir ia pada pekerjaan itu dengan sebab apa mudah ia baginya. Patut dia kena fikir, kenapa aku mudah dapat kefahaman? Kenapa mudah aku buat ibadah? Itu yang dia kena fikir. Pasal bukan saja-saja mudah untuk aku boleh faham, bukan saja-saja mudah untuk aku buat ibadah, dan bahawasanya tiada mudah ia baginya melainkan dengan anggota dan akal. Dan bahawasanya segala anggotanya dan akalnya dan lainnya semua makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan semata-mata limpah kurniaannya. Jadi dia boleh faham ilmu, dia ngaji, dia boleh buat ibadah pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Sebab Tuhan bagi anggota pada kamu, Tuhan bagi akal, Tuhan bagi hati pada kamu. Itu sebab yang kamu boleh buat benda tersebut, bukan semata-mata diri kamu. Maka semua itu tak lain dan tak bukan adalah limpah kurniaan Allah Ta'ala. Tuhan yang mudahkan untuk kamu buat. Patutnya kamu banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukanlah dengan izin Tuhan, walaupun kamu sihat, kamu tak akan mampu untuk taat kepada Allah Ta'ala. Maka kerana itulah kamu tak perlu sombong, kamu tak perlu rasa ujub terhadap diri kamu. Kerana semua tu adalah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Demikian juga ilmu dan ibadah dan segala pekerjaan kita itu semuanya Allah Ta'ala yang menjadikannya. Seperti firman-Nya, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan artinya, dan Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu dan akan barang mengerjakan oleh akan dia. Jadi nak bagi faham hak yang kamu, ilmu, ibadah yang kamu buat ni, bukan kamu yang buat. Allah Ta'ala cipta kamu, dan apa yang kamu buat tu juga Allah Ta'ala cipta. Lagi faham. Kamu nak bergerak apa? Kamu bergerak, gerak kamu tu memang Tuhan cipta dah untuk kamu gerak. Kalau Tuhan tak cipta gerak kamu tu, kamu tak akan bergerak. Macam tu lah kamu buat ibadah. Kalau Tuhan tak bagi kekuatan pada kamu untuk taat dia, kamu tak akan mampu taat dia. Kita ngaji dalam akidah tu benda asas utama. Mampunya kita taat perintah Tuhan bukan semata-mata tubuh badan kita dah. Mampunya kita taat perintah Tuhan pasal Allah Ta'ala bantu kita, tolong kita, lorong kita, beri taufik, bagi hidayah sehingga kita mampu taat. Kita meninggalkan maksiat bukan pasal hebatnya iman kita, bukan pasal pandainya kita, tapi Tuhan bagi kekuatan pada kita supaya tak langgar perintah dia. Itu hakikat dia. Itu kena ingat ke situ. Adapun ilmu, adapun apa yang kita buat, pengetahuan itu hanya daripada sudut sebab. Maka itu sebab kita minta ke dia, bukan saja-saja. Itu sebab kita bersyukur boleh sampai rumah Allah Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Kau gerakkan aku boleh sampai hari ini. Tapi kalau Tuhan tak gerak tuan-tuan, Tuhan tak lorong kita, tak sampai kita malam ni. Bukan pasal kita sihat, bukan pasal kita tak ada kerja, tak ada hal boleh sampai. Itu hanya sebab semata-mata. Tapi benda yang paling utama, sampai kita rumah Allah Ta'ala, boleh kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk pada semulia-mulia majlis, semua tu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sebab bila kita sampai fikir tahap tu, Allah rasa Tuhan sayang tu, kita rasa sayang, rasa dapat rasa kat jiwa. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dalam keadaan kita sibuk-sibuk, boleh lagi sampai rumah Allah Ta'ala. Minta lagi ke Tuhan, ya Allah, Kau bagi lagi lah ruang padaku, peluang padaku untuk terus sampai
untuk aku terus taat kepada perintahmu ya Allah sampailah aku menghadapmu. Tu kerja Allah Ta'ala. Tu kadang-kadang kita tak rasa benda tu. Dan kalau boleh hari-hari boleh datang lagi tak rasa, macam dah jadi rutin dah. Awak macam mana maghrib pergi dah surau. Bolehlah apa hari tu, tapi bukan selama-lamanya kita boleh pergi surau. Kalau Tuhan tak dorong kita, tak sampai kita ke surau. Nak cerita tu kata taufik dan hidayah. Tapi nak cerita taufik dan hidayah ni bukan kena nunggu, kena cari. Kalau orang tak faham pula dia kata tu, macam mana tak dapat taufik hidayah? Sedap jawab. Nak lepas diri dia. Taufik dan hidayah ni kita kena cari. Hakikat Allah Ta'ala bagi, tapi lorong kamu nak cari mana kat taufik hidayah. Untuk majlis ilmu, cari dekat mana Tuhan letak hidayah dia. Al-khairu kullu biyadillah. Kebaikan ni semua datang daripada Allah Ta'ala. Wada'ahu haitsu yasha, dan Allah Ta'ala letak kepada mana tempat yang dia nak. Kebaikan ni datang daripada Allah Ta'ala, dan Tuhan letak pada mana-mana tempat yang dia nak. Wa natlubu min haitsu wada'ahu, dan menjadi kewajipan kepada kita untuk cari kebaikan dekat mana Tuhan letak. Padang bola dengan masjid, mana tempat hidayah? Takkan kat padang bola, masjid lah. Pergi masjid kalau saya nak cari hidayah Allah Ta'ala. Surau dengan pasar, takkan nak pergi pasar. Surau lah hidayah Allah Ta'ala. Tuhan letak hidayah dekat situ, pergi situ, ambil hidayah Allah Ta'ala. Usaha, kena usaha. Walaupun Allah Ta'ala boleh buat sesuatu benda tanpa sebab dan musabab, tapi Allah Ta'ala jadikan sebab dan musabab kepada satu perkara itu untuk menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, dan tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu melainkan bahawa menghendaki akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu benda hak kita hendak tu takkan jadi melainkan Allah kehendak Tuhan hendak jadi, maka jadilah benda tersebut. Bukan pasal kita tak jadi benda tersebut, tak. Kalau kita hendak, kalau Tuhan tak izin, tak jadi juga. Pasal yang menjadikan dia berlakunya satu perkara itu, semua tu dengan izin Allah Ta'ala. Dan itulah yang dinamakan dia sebagai takdir, ketentuan yang telah Allah Ta'ala tentukan untuk kita, yang kita takkan boleh ubah dah. Itulah nama dia takdir. Ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Musim kenduri banyak, pergi-pergi kenduri, kebetulan kita datang kenduri jumpa no. Berapa tahun tak jumpa, 20 tahun tidak jumpa. Nasib baik kita datang kenduri boleh jumpa. Bukan nasib baik, bukan kebetulan, itulah takdir. Cuma bahasa kita tu, kita selalu guna gitu, nak buat macam mana? Jadi kalau orang beriman, tu Alhamdulillah, takdir Tuhan jumpa kita hari ini. Ya, memang Tuhan dah takdir dah. Pada tarikh sekian, pada tempat sekian, pada saat sekian, pada detik sekian, kamu akan bertemu. Pasti bertemu. Tak ada siapa yang boleh ganggu. Tapi kalau Tuhan tak izin, sesaat sekalipun tak akan mampu jumpa. Itu kerja Allah Ta'ala. Itu sebab kalau kita buka kisah dari mula-mula kita singkap, bila tersingkap kerja yang Tuhan buat, Allahu Akbar. Lemah kita, memang lemah. Tersingkap kerja Tuhan. Itu sebab Allah Ta'ala banyak singkapkan kisah-kisah dia. Kisah-kisah dia untuk kita tengok kebesaran Allah Ta'ala. Kemudian, maka sayugia bagi yang berakal bahawa adalah wujudnya selama-lama dengan limpah kurniaan Allah Ta'ala dan kemurahannya. Jadi patutnya fikir balik, yang selama-lama ni yang kamu wujud, kamu bangga ni, kamu wujud dengan kurniaan dan limpah Allah Ta'ala. Bukan pasal diri kamu. Wujud kamu tu semua dengan limpah kurniaan Tuhan. Kerana memurniakan ia baginya akan ilmu dan akal, dan memberi petunjuk ia baginya kepada ibadah, dan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar. Jadi mana nak ceritakan bahawa daripada sudut semua ni adalah kurniaan. Sebab Allah Ta'ala yang bagi pada kamu
akan ilmu. Tuhan yang bagi ilmu pada kamu. Tuhan yang bagi akal pada kamu. Tuhan yang bagi petunjuk kepada kamu. Tuhan yang bagi supaya kamu boleh melakukan ibadah. Yang mana semua ni mendahului usaha kamu. Yang kamu dapat ni sebelum kamu usaha, Tuhan bagi dah. Tuhan bagi kamu boleh buat ibadah. Tuhan dah tentulah dulu, tahun ni kamu akan buat ibadah. Tuhan bagi. Tiba-tiba kamu masa kagum terhadap kelebihan yang ada pada kamu. Sedangkan semua tu memang Tuhan dah tentu dah untuk kamu. Tuhan yang beri, atur dah, susun, takdir, urus pada kamu. Sebelum kamu usaha, sebelum kamu ikhtiar. Dan menegah Allah Ta'ala akan setengah manusia daripada ilmu dan akal dan petunjuk. Dan begitu juga Allah kadang-kadang ada manusia yang Allah Ta'ala tegah dia daripada ilmu. Tak faham-faham mengaji, contohlah bahasa mudah. Kemudian akal pun Tuhan tak kurniakan pada dia, bahkan tak ada petunjuk pun. Dengan semata-mata keadilannya dan hendaklah takut dia akan mencabut Allah Ta'ala, patutnya dia berterima kasih dengan kelebihan yang ada tu. Sebab apa? Bukan semua orang Tuhan bagi ilmu, betul tak? Ada orang yang berilmu, ada orang yang tak berilmu, betul tak? Tuhan buat gitu. Kemudian bukan semua orang buat ibadah. Ada orang yang boleh buat ibadah taat, ada orang yang tak boleh buat ibadah, betul? Maka Allah Ta'ala jadikan pasangan. Sepatutnya bila kamu ada kelebihan ni, bukan kamu rasa kamu hebat, tapi banyak-banyak kamu berterima kasih. Sebab Tuhan bagi pada kamu, tidak pada semua orang lain. Bersyukurnya kamu di atas nikmat lebih kamu tadi, sama ada ilmu maupun ibadah. Tapi silap, rupanya kamu sombong dengan aku. Bila aku bagi lebih begitu, kamu sombong. Kamu rasa kamu yang buat. Patutnya kamu tak tengok semua tu aku yang bagi. Lupa dia. Ingat, atas dunia ni semua pandai. Dah. Itu sebab ada orang yang Tuhan bagi ilmu, ada orang yang Tuhan tak bagi. Tuhan bagi tak bagi ni sebab keadilan dia. Bukan pasal Tuhan zalim ya. Dah. Tuhan bagi orang ni boleh buat ibadah, orang ni tak boleh buat ibadah. Bukan pasal Tuhan zalim, keadilan dia. Pasal apa orang ni boleh buat ibadah, mesti ada sebab. Dia ngaji, dia tahu hukum, sebab dia boleh buat ibadah. Boleh. Sebab itulah dia boleh buat ibadah. Pasal apa yang dia tak buat ibadah? Dia tak nak ngaji, tak faham-faham, agama langsung tak nak ngaji. Memang dia tak buat ibadah. Maka dengan keadilan Tuhan, Tuhan ni sifat dia maha adil. Dia tak menzalimi. Maka kerana itu dia kata, hendaklah takut ia akan mencabut Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut daripadanya, dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu istidraj atasnya. Patutnya kita ni kena rasa takut di atas kelebihan-kelebihan yang Tuhan bagi. Pasal apa? Semua kelebihan-kelebihan itu adalah nikmat daripada Tuhan. Sebab boleh jadi nikmat yang Tuhan bagi pada kita itu boleh bertukar daripada nikmat jadi istidraj. Itu yang paling takut. Ada satu istilah dipanggil istidraj. Apa maksud istidraj? Allah Ta'ala berfirman, fatahna alaihim abwaba kulla syai'in hatta idza farihu bima utu aqalnahum baghtah. Artinya membuka oleh Allah Ta'ala atas mereka itu akan bermacam-macam daripada segala nikmat atas jalan istidraj, hingga apabila sukacita mereka dengan segala nikmat yang diberikan akan mereka itu, menyeksa Allah Ta'ala akan mereka itu dengan terkejut. Ayat tu bagi makna pada kita apa makna istidraj. Macam ayat ni Allah Ta'ala kata, fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Tuhan buka semua pintu-pintu daripada sudut nikmat kepada mereka, sehingga mereka terima nikmat tersebut dalam keadaan mereka gembira, seronok. Tuhan bagi nikmat ni, banyak memang, nikmat yang banyak. Hatta idza farihu, sehingga mereka gembira. Kemudian apabila mereka gembira itu, maka ketika itu Allah Ta'ala menyeksa mereka akan mereka itu dengan terkejut. Rupa-rupanya seronok. Ketika seronok tu Tuhan azab mereka. Apa salahnya? Kita tengok yang kedua. Ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya selagi kami ambil mereka itu sikit-sikit daripada pihak yang tiada mengetahui mereka itu akan dia. Makna istidraj itu menghampirkan kepada seksaan Allah Ta'ala dengan diberi tangguh sikit-sikit seperti mereka yang hendak menangkap ayam. Istidraj ni tuan-tuan,
Nak faham gini, ada benda yang Tuhan kurniakan kepada kita berupa nikmat, pemberian Allah Ta'ala. Contoh, harta benda, umur panjang, sebutlah apa jua nama nikmat, itu nama dia nikmat tu. Dan ada kala yang berupa nikmat ni Tuhan bungkus dia nampak macam nikmat. Oh, betul banyak, limpah-limpah, betul banyak. Betul. Tapi Tuhan bungkus zahirnya macam nikmat, sehingga orang tu rasa ni betul nikmat Tuhan bagi padaku. Tapi rupa-rupanya bukan nikmat. Apa dia? Rupa-rupanya dalam tu ada benda yang namanya istidraj. Istidraj ni dia berupa nikmat Tuhan bagi, sama macam nikmat, tapi Tuhan bagi nikmat, Tuhan bagi istidraj ni untuk apa? Bukan untuk menandakan bahawa orang tu hebat, orang tu mulia di sisi dia dah. Tapi Tuhan bagi kelebihan tersebut untuk hancurkan dia, supaya dia tenggelam dengan nikmat tersebut. Bagaimana berlaku kepada Qarun. Kan Qarun ni kaya, melimpah-limpah kekayaan dia. Tak ada orang yang kaya dia sekaya Qarun. Tu kata sampai kita hari ni tinggal nama harta karun. Malaysia apa yang ada harta karun? Tu dia punya harta telan bumi sampai ke Malaysia sampai. Nak kata banyaknya harta karun ni. Patutnya makin dia dapat nikmat, patut makin dekat dengan Tuhan. Rupa-rupanya dia sangka nikmat yang dapat tu rasa nikmat, tetapi rupanya Tuhan bagi nikmat tu makin banyak, makin banyak, makin banyak, akhirnya sampai dia binasa dengan nikmat tersebut. Wa'iyadzubillah. Itu sebab kita orang beriman ni tuan-tuan, bila banyak nikmat masuk, banyak kena muhasabah. Benda yang kita kena, contohlah kata rezeki ni, Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, rezeki banyak ni masuk. Orang sana tempah, sini tempah, belakang tempah, kanan tempah. Tak ada tangan ni rezeki banyak, alhamdulillah. Kena cek pula diri kita, banyak rezeki masuk, makin ingat Tuhan ke makin tak ingat Tuhan. Kena pergi situ. Kalau rezeki makin banyak makin ingat Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalau rezeki banyak masuk, makin banyak makin jauh, hidup ke surau dah. Dulu dapat tempah satu dulu, nampak hidup surau kan. Udah ni dapat lebih 10, udah hidup ke surau dah. Tak kena ni, cepat-cepat patah balik. Takut jadi istidraj. Sihat, hidup pun nak sakit. Awak hidup pun nak sakit, pening kepala pun tak nak. Jangan gitu. Sabar. Tapi waktu Tuhan bagi sihat ni, banyak taat ke banyak mungkar? Kena beringat pula situ. Atau orang beriman dia satu tilik benda ni, takut istidraj ni. Istidraj ni berupa nikmat. Rasa macam seolah Tuhan macam sayang aku dah Tuhan bagi. Kita rasa sayang, tapi kita kena cek pula, bagi banyak kita terima nikmat, lagi kita ingat ke dia, alhamdulillah. Lagi banyak kita dapat harta, lagi pemurah kita, alhamdulillah. Tapi kalau berlawanan, lagi dapat banyak harta, lagi kedekut, lagi sehat, lagi hidup nak taat, ini tak kena ni. Maka cepat-cepat kita muhasabah, cek diri kita supaya tak jadi nikmat tadi tu Tuhan tukar dia jadi istidraj. Pasal apa? Habislah tuan-tuan istidraj. Sonok nikmat, mati habis. Maknanya kita rosak dan musnah kita, binasanya kita diakibatkan dengan istidraj. Wa'iyadzubillah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu nak bagi faham pada kita. Semua benda-benda ni tak boleh faham melainkan agama tunjuk cara pada kita. Sebab orang dia sangka, ni nikmat Tuhan kepada aku. Betul ni. Kalau betul nikmat tu kamu guna, kembalikan balik pada dia. Tapi kalau Tuhan bagi nikmat kepada kamu, makin kamu sombong ke Tuhan, itu bukan nama nikmat, itu nama dia istidraj. Maka benda ni nampak macam zahirnya sama, tapi dalam di sebalik sama tu ada benda yang tersingkap di sebalik dia. Maka kita minta lindung daripada Allah Ta'ala. Jangan jadikan sesuatu nikmat itu sebagai istidraj untuk diri kita. Jangan. Dia minta kepada Tuhan, makin banyak kita terima nikmat dia, makin kita dekat dengan dia. Bukan makin banyak kita terima nikmat, makin jauh kita dengan dia. Kita saja minta ke Tuhan, minta kekuatan untuk kita sentiasa taat kepada dia di saat kita susah maupun senang, supaya hati ini tak berubah. Itu sebab kita sentiasa doa kepada Tuhan, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang sentiasa membolak-balikkan hati aku, tetapkan hati aku ni di atas ta'atik, di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Kita minta Tuhan, hati ni ya Allah, Kau janganlah bagi dia pergi ke lain.
Tetapkanlah dia di atas agamamu dan di atas ketaatan aku kepadamu, ya Allah. Biar hati ini saya taat kepadamu. Doa minta ke Tuhan, itu kunci utama, tuan-tuan. Biar hati ni aku, ya Allah, saya ingat padamu. Doa kita baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Bantu aku, ya Allah, supaya ingatmu, ya Allah. Bantu aku untuk bersyukur padamu, ya Allah. Bantu aku untuk memperelokkan ibadah aku padamu, ya Allah. Minta ke dia, ya. Kita ambil doa ni sabit macam kisah yang mula kita tadi tu, kisah yang jemaah pergi. Itu cerita dia tak beriman ke Tuhan, cuma niat dia ikhlas nak cari Tuhan yang benar. Tuhan kabulkan, tambah kita yang beriman pada Allah Ta'ala. Takkan Tuhan tak kabulkan? Mustahil, tuan-tuan. Pasti Tuhan tolong kita, pasti Tuhan akan lorongkan pada kita. Cuma kita kena yakin dan percaya yang kita minta ni Tuhan pasti akan bagi. Bila Tuhan nak bagi, kerja Tuhan. Tuhan buat kerja bukan macam otak pemikiran kita. Kita azam sungguh-sungguh nak jadi baik. Ya Allah, aku nak jadi hamba-Mu yang taat. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, boleh buat ibadah. Azam sungguh-sungguh, Tuhan tahu ikhlas ke tidak kita minta ke dia. Bila kita azam sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan buka jalan. Bila Tuhan buka jalan ni, tuan-tuan, bukan sebagaimana hati kita fikir. Kita fikir macam mana lah aku nak pandai kalau kakak ngaji sebulan sekali. Betul? Tapi Tuhan akan buka dalam bentuk lain. Tuhan akan pertemukan orang-orang yang sama-sama nak jadi baik macam kita. Tuhan jauhkan kita daripada orang-orang yang boleh rosakkan kita. Itu semua kerja dia, bukan kerja kita. Tuhan bercondongkan hati kita ni untuk sentiasa buat baik. Allah Ta'ala juga. Dulu kalau dengar azan tak rasa apa pun. Tapi bila Tuhan bagi dengar azan, rasa tak senang duduk, nak kena pergi surau. Nampak? Itu semua kerja dia tu, bukan kita. Nampak? Itu kerja Tuhan. Lepas tu datang pula, Tuhan bagi pula. Dulu dengar ngaji tak nak datang. Sekarang dengar ngaji teringin nak datang. Datang-datang pula, dengar 2-3 patah boleh beramal pula. Tuhan bagi mudah nak beramal, mudah nak faham. Itu semua kerja dia belaka tu. Allahu Akbar. Bila kita tengok, kita renung, muhasabah balik, subhanallah, ya Allah, kaya ni Engkau, ya Allah, hebat ni Engkau, ya Allah. Baru kita nampak kebesaran Allah Ta'ala. Itu sebab orang beriman ni, tuan-tuan, hidup dia bukan free, bukan kosong. Tapi bila dia ada ilmu, fikir, duduk saja pun dia nampak tengok kebesaran Allah Ta'ala. Duduk saja dalam hidup dia nampak kasih sayang Allah Ta'ala pada diri dia. Maka kerana itu, dia sentiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, insya-Allah nanti kita akan sambung pada bab yang terakhir dalam kitab yang kedua, bab yang ke-10. Satu lagi penyakit, nama dia penyakit riak. Apa dia nama riak? InsyaAllah nanti kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga sedikit perbincangan kita pada malam ni mampu untuk beri manfaat bersama. Yang paling penting mampu untuk menggerakkan jiwa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting kita datang tuntut ilmu, duduk dalam majlis ni pasal apa? Yang pertama untuk diri kita, nak buang sifat-sifat bodoh yang ada dalam diri kita supaya kenal agama Allah Ta'ala. Kemudian ilmu yang ada ni guna untuk orang-orang yang terdekat dalam yang terhampir dengan kita, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, isteri-isteri kita. Esok kita bukan seorang nak masuk syurga. Takkan tuan-tuan nak masuk seorang ke syurga? Dah, kita nak masuk dengan keluarga kita kan. Maka beritahu pula kepada keluarga kita apa benda yang kita nak buat. Dunia juga. Tapi ada lagi benda yang kita, matlamat kita esok nak jumpa dalam syurga. Esok kita nak jumpa anak kita dalam syurga. Esok kita nak jumpa isteri kita dalam syurga. Maka kita kena buat kerja ni, tuan-tuan. Nak cakap agama ni, tuan-tuan, bukan kena buka Quran. Baca depan bini, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kawan tu. Cakap agama ni, tuan-tuan, cakap benda yang mana Allah Ta'ala suruh kita buat baik. Nasihati, menasihat. Tidak nak ceramah buka hadis, ni hadis Nabi, ni Quran. Tak semestinya, tuan-tuan. Agama ni apa saja kebaikan, maka kita perlu kita sampaikan. Sampaikan pada dia, anak-anak, keluarga kita, orang yang terhampir pula dengan kita. Siapa? Jiran-jiran kita. Pasal apa aku nak cerita ni? Sebab aku sayang kamu. Itu kena letak lah. Kita sampai ke dia, kita cerita ke dia pasal apa ni? Sebab aku pun nak jumpa kamu dalam syurga. Kalau esok aku tak ada, kamu cari aku. Kalau kamu tak ada, aku cari kamu. Pasal apa? Kita nak sama-sama masuk syurga Allah Ta'ala. Bila ada suasana tu, tuan-tuan, insyaAllah sama-sama kita akan
positif, kita sama-sama nak cari redha Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita ni akan aman, hidup kita ni akan harmoni. Begitu. Agama tu begitu. Baru kita nampak indahnya agama ni, tuan-tuan. Baru kita nampak, oh ini rupanya praktikal. Nabi ini dulu ajak orang, seru orang, semua dengan kasih sayang. Bila kasih sayang ni ada, tuan-tuan, maka harmonilah hidup manusia. Jadi sebelum saya berhenti, ada apa-apa soalan? Itu dah panjang. InsyaAllah belum. Ya, saya tuan. Macam mana kita nak dapat rahmat Allah tu, Ustaz? Ada titik-titik dia. Kemudian antara rahmat dengan nikmat ni sama ke makna dia atau beza? Okay. Pertama, macam mana kita nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Rahmat ni ada dua. Satu daripada sudut rahmat umum, rahmat khusus. Rahmat umum ni apa? Semua orang dapat rahmat. Semua makhluk dapat rahmat Allah Ta'ala. Maksud rahmat ni bukan sekadar daripada sudut orang kata apa, agama ya. Rahmat ni segala bentuk yang sayang. Makhluk yang merata di atas muka bumi, apa daripada sudut makhluk selain daripada kita, alam bumi, semua dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Seluruh makhluk ni dapat rahmat Allah Ta'ala secara umumnya. Akan tetapi kita bukan sekadar mengharapkan rahmat umum itu saja. Ada satu lagi rahmat yang lebih besar daripada itu, ialah rahmat dan khusus dalam bentuk rahmat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Maka yang ni yang kita cari. Rahmat tu tak payah Tuhan bagi dah. Rahmat hal ni daripada sudut yang perlu kita minta dan pohon. Walaupun itu semua tu adalah kehendak Allah Ta'ala, tapi selaku hamba, bila Allah Ta'ala kata, bila kau mohon kepada aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bila engkau hamba aku minta kepada aku, sesungguhnya aku tu dekat dan hampir kepadamu. Maka itulah kita minta pada Tuhan. Maka salah satunya kita berdoa. Maka itu sebab doa ni besar. Hari ni tuan-tuan, mari kita sama-sama faham yang selama ni kita tadah tangan, yang kita minta ke Tuhan, cuba kita selami, betul-betul duduk insafi. Doa ni satu benda yang paling besar, bukan kecil-kecil, bukan main-main punya hal. Kadang-kadang kita tak rasa doa tu besar kan. Amin, amin, amin. Habis. Cuba kalau kita faham tu, sebab kata doa ni yang terbaik, doa yang kita baca, kita minta, kita faham, tu yang paling baik. Pasal apa? Sebab tu tahu permintaan kita, apa yang kita minta ke Tuhan. Kita minta petunjuk ya Allah, kita minta bantuan ya Allah, kita minta taufik ya Allah, minta hidayahmu ya Allah, minta bantuanmu ya Allah, minta ke dia. Sebab apa? Sebab Nabi kata orang yang tak berdoa adalah orang yang sombong. Maka kita minta doa tu salah satu dia, benda yang paling utama doa. Yang kedua, kita melaksanakan ketaatan untuk mengundang rahmat Allah Ta'ala itu sentiasa ada dengan kita. Rahmat Allah Ta'ala itu sentiasa ada kita dengan kita laksanakan ketaatan. Jadi maknanya dari dulu sudut, boleh tak macam mana kita dapat rahmat Tuhan? Pertama dengan berdoa, yang kedua dengan melaksanakan ketaatan. Kemudian adakah beza di antara rahmat dengan nikmat? Okey. Nikmat ni lebih khusus, rahmat ni umum. Jadi bahasa mudahnya, Allah Ta'ala memberikan rahmat. Maka di sebalik rahmat tadi itu, Allah Ta'ala kurniakan nikmat-nikmat itu pada hamba-hambanya yang tertentu. Tuhan bagi hak ni orang ni ada, hak ni orang ni tak ada. Orang ni lebih, orang ni kurang. Dia lebih kat sini, dia kurang kat sini. Maka Tuhan bagi nikmat-nikmat tersebut. Nikmat ni, kata Allah Ta'ala, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Tuhan, nescaya kamu takkan terhitung. Nikmat ni kalau kita nak kira bahasa mudah, tak ada benda yang kita boleh spesifikkan dia tu nikmat, melainkan semua tu nikmat. Dalam ruang hidup kita ni tuan-tuan, setiap detik, saat yang kita hidup, semua kita guna nikmat Tuhan. Habis bukan kata reta tu je nikmat. Orang nampak, reta banyak nikmat Tuhan. Dah, itu salah satu. Banyak lagi nikmat-nikmat Tuhan, kalau kita nak hitung takkan terhitung. Hidupnya kita nikmat. Sedetik, sesaat kita hidup di atas muka bumi ni, tak ada ruang yang kosong, melainkan kita semua guna nikmat Tuhan. Subhanallah. Maka itu sebab kata para ulama, bagaimana mungkin kamu tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala yang sentiasa memberikan nikmat kepada kamu yang tak pernah putus-putus. La ilaha illallah. Itu sebab syukur tak putus. Kalau kita ngaji nanti dah dapat syukur, baru kita faham, rupanya syukur ni bukan pasal dapat nikmat pun syukur. Hidup ni selagi hidup, daripada mula sampai mati, semua nikmat berlaku ni. Patutnya semua tu kena kembali balik ke Tuhan. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak habis. Takkan terhenti sifat syukur tu. Kita syukur
Anak berjaya, Alhamdulillah. Anak aku berjaya, Alhamdulillah. Itu ni, nampak tu. Nuhat, yang tepi-tepi bersama sepah lagi tu. Dan kamu boleh bergerak, diam, hidup, nyawa hari ni. Boleh ibadah, boleh taat, boleh makan, boleh bergerak, boleh mandi, boleh beli air, apa semua. Tu apa dia? Itu bukan nikmat. Itulah nikmat. Maka tu sebab bila kita kenal semua tu datang daripada Allah Ta'ala, lalu kita kembalikan balik kepada dia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lazimkan perkataan ucapan tersebut. Ya, Allah Ta'ala. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, moga-moga sedikit perbincangan kita pada malam ni mampu untuk beri manfaat bersama. Yang paling penting mampu untuk menggerakkan jiwa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk yang terakhirnya tuan-tuan, mari sama-sama kita memperbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Paling ringkas permohonan ampunan kita pada Allah Ta'ala. Duduk saja dalam sehari, disiplinkan diri pun, mana pun mesti kena ada istighfar. Pasal kita banyak dosa. Yang kedua, selawat kita ke atas Nabi SAW. Paling ringkas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua benda ni ubat yang wajib makan tuan-tuan. Dia punca segala. Nak hidup jiwa kita ni untuk ibadah, nak ingat ke Tuhan. Dua ni adalah ubat. Kena makan ubat ni, Allah Ta'ala turunkan rahmat dia, supaya kita boleh ingat ke dia, supaya kita mudah buat ibadah, supaya kita sayang ke Nabi, supaya hati kita tenang, supaya hati kita tenteram. Dan benda yang lebih besar daripada itu, bila esok kita kembali ke dia, maka zikrullah kita inilah nanti yang boleh membantu kita, yang boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah Ta'ala. Dan istighfar hidup dalam selama hidup ni, istighfar jangan putus. Kalau tuan-tuan istiqamah buat 100, pastikan 100 hari 100. Jangan kurang daripada itu. Tambah tak apa, jangan kurang. Begitu juga dengan selawat ke atas Nabi SAW. Kalau tuan-tuan buat, perempuan buat 100. Kalau 200. Konsisten dalam bentuk bilangan tu, supaya itu disiplin. Paksa diri, susah, sibuk, apa pun yang berlaku, dua benda ni aku takkan tinggal. Azam dalam hati, ya Allah tolong aku, ya Allah, supaya aku boleh istighfar, supaya aku boleh selawat ke atas Nabi, ya Allah, minta pertolongan Allah Ta'ala. Usaha kita, usaha macam mana nak boleh bahagikan bilangan tersebut. Dalam sehari Tuhan bagi, kurang-kurang aku boleh hantar zikir aku 100, istighfar aku 100, zikir 100, istighfar 100. Esok dah boleh lama, panjang boleh istiqamah, tambah pula, upgrade dah pula tuan-tuan. Daripada 100 ni, lagi 100 jadi 200 istighfar, 200 selawat. Itu usaha kita nak upgrade. Pasal makin banyak kita buat, manfaat tu kembali kepada kita, bukan pada orang lain. Lagi banyak kita buat, manfaat tu baik, banyak kembali kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita untuk beramal. Jadi setakat itu saja untuk malam ini. Kita tangguh hati kita. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wafi ni'ma yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbahuna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nurika syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril du'ata wal mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyraful khalqi sayyidina Muhammad. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu datang daripada kelemahan dan keaiban diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.